Okay, kalau cikgu tersasul sebut motor tu awak betulkan lah. Okay, generator tau. Okay, untuk aruhan elektromagnet ni adalah generator. Okay, kejap. Dia tengah record. Okay, kali dah masuk. Okay, untuk generator Okay, so generator ni standard dalam standard kandungan 4.2 lagi lah. 4.2 tapi untuk standard pembelajaran yang paling last sekali lah. So yang paling last 4.24 Okay, lepas tu kita akan masuk standard kandungan 4.3. 4.3 untuk transformer. Okay, so untuk 4.24 ni, okay, kita nak mereka bentuk penjana arus terus. Okay, arus terus ni adalah generator DC direct current. Lepas tu penjana arus ulang alik. Okay, ini untuk AC. Arus terus dan arus ulang alik. Okay, so kita tengok selalu kita guna generator kan. Okay, so kita macam mana dia berfungsi. Okay, so kalau kita tengok kat sini, cikgu rasa masa lower form awak dah tahu kan arus terus. Okay, kalau arus ulang alik dia macam ni. Okay, kalau arus terus dia terus je lah. Terus macam tu. Okay, so sekarang ni ini adalah contoh lah generator. Nak tahu apa beza generator dengan motor? Okay, motor dia akan sambung dengan bekalan kuasa. Tak kisahlah bekalan kuasa tu bateri ke, okay, power supply ke, itu adalah motor. Okay, kalau generator ni, di penjana ni, cikgu sebut generator okay, penjana ni, generator ni, dia prinsip dia bekerja dia, working principle dia based on aruhan elektromagnet. So dia tak ada langsung bateri, dia tak ada langsung power supply. Okay, takut nanti bila soalan confuse, yang mana satu generator, yang mana satu motor. Okay, so fungsi dekat sini, okay, so fungsi dekat sini, dia akan alat untuk menukarkan tenaga kinetik ataupun tenaga mekanikal. Okay, mekanikal ni macam mana dia gerak lah. Okay, ataupun tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Okay, so itu fungsi dia, maksudnya dia punya kerja yang dia buat lah. Okay, tenaga yang dia untuk menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Okay, so konsep dia adalah melibatkan macam cikgu cakap tadi, aruhan elektromagnet. Okay, so bila jadi aruhan elektromagnet, bila kita kata ada aruhan elektromagnet, okay, macam sebelum ni yang Nimata cakap, cikgu pernah tanya Nimata kan. Okay, so dia mesti ada gerakan, ada relative motion. Okay, number 1. Okay, number 2, dia mesti ada pemotongan flux magnet. Okay, nombor 3, DGE akan teraruf ataupun EMF is induced. Okay, number 4 last kali, arus aruhan akan terhasil. Okay, so konsep dia mesti ikut flow tu lah, 4 step tu. Okay, next, 2 jenis penjana arus. Okay, ataupun 2 jenis generator. Kita ada AC dan DC. Okay, AC dan DC. Okay, so sekarang ni kalau boleh tengok dalam buku teks, okay, muka surat okay, muka surat 159 itu dia baru starting lah. Okay, lepas tu 160. Okay, dalam buku teks simple lah. Okay, so kalau kita tengok ini slide ni memang detail sikit. Okay, so ini kompartmen dia, bahagian-bahagian dia. Okay, kalau awak tengok kat sini adalah coil. Okay, gegelung. Okay, lepas tu S tu adalah permanent magnet. Okay, S ni, ini permanent magnet untuk south pole. Ini permanent magnet untuk north pole, kutub utara. Okay, biasa cikgu tak sebut U lah, cikgu sebut N. Okay, NS. Okay, lepas tu kita ada ni, part ini kan. Okay, so itu adalah okay, ini dia panjang ke sini. Panjang ke sini, ini adalah commutator. Okay, commutator sepanjang sampai sini. Okay, kalau dekat sini je, sini ni yang cikgu hitamkan ni, cikgu cikgu lorekkan ni, ini adalah carbon brush. Okay, carbon brush. Okay, yang akan berpusing, akan rotate adalah commutator. Carbon brush ni dia melekat dekat sini. Dia melekat dalam circuit sini. Okay, so ini kita nak buktikan bahawa induced current atau arus aruhan tu wujud. Kita letaklah, contohnya kita letak ini bak,
mentol. Okay, kita nampak bulb tu lights up, maksudnya ada induced current wujud. Okay, ataupun kita letak galvanometer dekat sini. Okay, galvanometer dia deflect. Okay, so kita menunjukkan ada arus aruhan yang wujud dekat situ. Okay. Okay, so ini gambar yang dalam apa tu, bentuk 3D lah. So kalau kita tengok sini, kita ada permanent magnet. Okay, yang biru dengan merah ni. Okay, lepas tu kita ada commutator. Okay, commutator warna hijau dengan warna purple ni. Okay, lepas tu kita ada connecting wire lah. Kita sambung dengan galvanometer. So macam circuit diagram ni, dia letak dua-dua. Dia letak light bulb, dia letak galvanometer pun dia letak. Okay. So kalau kita tengok bila ada induced current atau arus aruhan, bulb ni dia akan lights up. Okay. Galvanometer ni pun dia akan deflect to the right ataupun to the left. Okay. Dua-dua akan berfungsi. Okay. Lepas tu kita tengok ada carbon brush. Okay. Berus carbon ni. Yang ni yang warna kelabu ni. Okay. Dia melekat dekat litar sini. Ini adalah coil lah. Ini coil. Okay. Coil A, B, C, D. Okay. Nanti cikgu dah buat ni. Coil. Okay. Macam ni. Okay. Kita tengok ni. Okay. So sekarang ni dia nak explain macam mana DC generator ni dia boleh menghasilkan ataupun macam mana dia berfungsi, macam mana dia bekerja. Okay, macam mana dia operate. Okay, so dia bila dia operate tu dia akan menghasilkan arus aruhan ataupun induced current. Okay, kita nampak dia berpusing je kan. Okay, so kalau kita tengok, okay, ini ikut kita lah. Kita nak rotate dia arah jam ke ataupun ini clockwise lah. Okay, clockwise. Kita nak rotatekan dia anti-clockwise ke, ikut suka kita. Okay, so sekarang ni biasanya kita buat dalam ni, kita katakan dia rotate ikut clockwise. Okay, arah jam. Okay, so bila dia rotate maksudnya ini dia berlaku relative motion. Relative motion. Benda tu bergerak. Awak tengok kan? Benda ni bergerak. So kita tahu dia ada flux magnet dari sini ke sini. Kan? Flux magnet. Flux magnet daripada N to S. Okay, bila dia rotate, dia berpusing je. Okay, coil ni berpusing je, dia akan cut. So dia akan cut lah. So ini number 1. Okay, so number 2, dia akan cut ataupun berlaku pemotongan. Next, okay, kalau cikgu tambah kat sini dulu. Okay, DGE ataupun EMF adalah dihasilkan ataupun DGE teraruh. EMF is induced. Okay, ataupun DGE akan teraruh. Okay, last kali baru arus aruhan dihasilkan. Okay, mesti ada 4 poin ni. Okay, kalau tak ada 4 poin ni tak lengkap. Okay, mesti ini wujud, ini ni. Mesti sini ni mesti wujud. Okay, tak boleh terus jump dekat number 4. Ni number 4 kan? Okay, tak boleh macam tu. Okay, next. Okay, kita tengok ni. Okay, ni dia rotate. Okay, dia rotate clockwise. Clockwise, nampak tak? Dia buat arrow clockwise. Okay, clockwise. Okay, okay, so kita tengok coil ni kita rotate clockwise ikut jam. Okay, so bila kita rotate clockwise, okay, kita bahagi, awak boleh bahagi 2 ni. Kalau tak nak bahagi pun awak boleh imagine sendiri. So bila kita rotate clockwise, automatically in AB ni, coil kat sebelah ni, AB, dia akan naik ke atas. CD dia akan turun ke bawah. Okay, CD tu dia akan turun ke bawah sebab kita rotate clockwise. Awak nampak ni kan? Okay, ni cikgu buat kan ke atas. Okay, so ini AB. Okay, pusing kan macam ni. So dia akan rotate clockwise. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok, okay, bila dia rotate, okay, dia buat anak panah. Okay, so kita guna Fleming right hand rule, tangan kanan, sebab ini adalah generator. Ini adalah aruhan elektromagnet. Dia bukan motor. Kalau motor ini, okay, kita dah tinggal lah tangan kiri. Kita banyak guna tangan kanan sekarang. Okay, memang kita guna tangan kanan lah. Okay, so kalau kita tengok, okay, awak tengok ni. Okay, so sekarang ni magnet N to S. N pergi S, okay, nanti cikgu buka second camera Okay, N to S, okay. So sekarang ni motionnya ke atas. Motionnya gerak ke atas, jari cikgu ke atas. Ke atas, okay, yang ini second finger cikgu ni N to S. Okay, sini, okay, ni tangan kanan cikgu, ni tangan kiri. Tangan kanan kiri cikgu ni adalah north pole.
Tangan kiri cikgu ni adalah tangan kanan. Ni kanan ni kiri. Tangan kanan ni adalah kutub utara. Tangan kiri ni adalah kutub utara, tangan kanan adalah kutub selatan. Okay, so dia magnet dia, flux magnet dia daripada N to S. Ni N to S. Okay, so jari kita ni, second finger ni jari second finger ni mesti tunjuk daripada N pergi ke S. N pergi ke S. Awak tunjuk sana. Lepas tu sekarang ni cikgu dah bagi dua. Cikgu bagi dua kan. Bagi dua kat sini. Cikgu bagi dua kat sini. Okay, so kalau kita tengok sebelah side sini side number 1, ini side number 2. Okay, side number 1 kita tengok motion dia, anak panah dia ke atas. Kita gerakkan dia ke atas. Ini kita gerakkan dia ke bawah. So kita ambil yang side number 1 ni. Okay, N to S. Motion dia ke atas. So lepas tu jari tengah ni buat macam ni. Buat macam ni. So kita nampak dia punya pengaliran arus aruhan tu daripada sini ke kuku sini. Okay, daripada sini ke kuku. Cikgu tak boleh tunjuk macam ni. Tunjuk sini awak nampak arus ke sana. Okay, cikgu tunjuk ni. So daripada badan cikgu sini ke laptop. So badan cikgu, awak bayangkan cikgu dekat sini. Cikgu berdiri kat sini. So maksudnya arus aruhan tu daripada A ke B. Okay, A ke B. Okay, lepas tu kita buat pula bahagian 2. Bahagian 2 ni, okay, N to S. Tapi motion dia bukan ke atas. Motion dia ke bawah. So ke bawah. Ke bawah macam ni. So kita akan nampak, okay, dia akan jadi current dia bergerak daripada C pergi ke D. So current dia daripada C pergi ke D. Nampak tak? C pergi ke D. Okay. So macam tu lah. Okay. Walaupun awak tengok pernyataan ditulis A ke B, tapi kita kena faham konsep. Sebab dalam exam, okay, kita tak ada statement-statement benda ni. Dia akan tanya. So sekarang ni bergerak daripada A ke B, ke C, ke D. Okay. Dia akan berpusing macam tu. Okay. Okay, tu kalau awak tengok tangan dia tu pun takut awak confuse kan. Okay, gambar tangan dia tu. So nampak kan? Yang warna biru ni. Okay. A ke B and then ni. So ini yang arrow biru tu arrow pergerakan ataupun dia punya current flow. Okay. Okay. So sekarang ramai lagi tak? Sekarang 24. Siapa tak ada bernis? Muhammad tak ada Semalam cikgu dah ingatkan dia dah lagi. Junzian. Junzian mungkin mak dia hospital Navin. Okey, lagi. Chun Bun. Muhammad. Kashwini. Suhau. On Jingking. Ada tak? Jingking ada tak? Muhammad kan seorang lagi. Hema. Lepas tu Muhammad. Sekejap cikgu tanya lagi. Cikgu ayat tu je. Jingking. Muhammad tak ada kan? Cikgu tak ada nampak nama dia. Tak ada. So awak masukkan list tu. Muhammad. Okay, so sekarang Junzian, Navin. Junzian mungkin sebab dia pergi hospital lagi kot. Junzian, Navin, Chunbun, Kashwini, Suhau, Hema, Jingkin, Muhammad. So 8 orang tak ada kat sini. Tak apa, nanti dia orang belajar sendiri motor. Okay, kita teruskan Okay, so sekarang ni, sekarang ni kalau kita tengok gambar ni, dia tak ada langsung kita bekalkan bateri, tak ada langsung kita bekalkan power supply. So kita tahu ini adalah generator. Sekarang ni dia cakap dia nak coil atau gegelung ni dia berputar ikut jam. Kita tak kisah sebenarnya ikut jam. Kita boleh tengok soalan. Soalan ni dia cakap dia suruh putarkan, rotatekan coil ni clockwise ikut jam. Okay, sebenarnya kita boleh, soalan boleh dia ubah. Okay, dia suruh rotate anti-clockwise. Okay,
So jangan awak anggap semua clockwise ikut jam sahaja. So dia boleh jadi anti clockwise. Okay, so sekarang ni kita tengok arah gerakan gegelung. Okay, arah gerakan gegelung. So kita tengok ini masih dia ada carbon brush. Ini hijau dengan purple ni adalah commutator. Okay, so arah gerakan gegelung. Okay, AB. Okay, so AB dia akan gerak ke atas. Macam biasa lah macam tadi. Sebab clockwise dia bergerak ikut jam. Ikut jam dekat sini. So CD, ini C kan. CD dia akan gerak ke bawah. Okay. Next, arah arus. Aruhan dalam gegelung. So arah arus dia adalah daripada A pergi ke B, pergi ke C, pergi ke D. Okay. Lepas tu dia akan pergi ke bab ni. Dia akan pergi ke galvanometer. Pergi ke sini. Okay. Lepas tu dia pergi ke sini. Naik sini. Dia akan macam tu. Okay. So kita tengok arah arus A, B, C, D. Lepas tu dia pergi ke bab dululah. Tapi bab ni sebab dia tak ada nama kan. So dia terus pergi ke Q. Okay, pergi ke P. Dia akan patah balik pergi ke sini. Ke A sini. Okay. So sekarang ni peraturan yang kita gunakan law sini adalah Fleming hukum Fleming right hand rule. Okay. Hukum tangan kanan Fleming. Okay, hukum tangan kanan Fleming. So nampak? Okay, hukum tangan peraturan, hukum peraturan kan okay, peraturan tangan kanan Fleming. Okay, Fleming right hand rule. Okay, so arah pesongan kita tahu arus ni, galvanometer ni kan cikgu cakap masa last class, galvanometer ni dia punya prinsip kerjanya berdasarkan ataupun dia berasaskan pada gerakan elektron. Okay, bila kata gerakan elektron dia bergerak songsang dengan gerakan arus. Okay, so arus daripada Q ke P, okay, Q ke P arus. Okay, so dia punya galvanometer ni dia akan terbalik ke sini. Ke sini. So dia akan deflect ke sini lah. Nampak? Dia akan deflect ke kanan. Okay. So dia jangan ni, memang sekarang ni KSSM kita guna galvanometer yang berdasarkan pergerakan elektron. Kita tak guna dah galvanometer yang berdasarkan pergerakan arus. Okay, kita tengok ni. Okay, gegelung berada pada kedudukan menegak macam ni. Okay, tadi dia berada pada vertical. Sekarang dia berada pada horizontal. Horizontal macam ni. Horizontal macam ni, tapi ini kertas. Awak nampak sekarang ni kertas ni sini dia tak boleh tembus. Faham? Okey. Sekarang ni kalau kita tengok ini N dia akan gerak macam ni. Ini flux magnet dia. Flux magnet ni gerak. So tengah-tengah ni tak dipotong. Faham? Tak dipotong. Dia tak cut. Okey, dia tak cut kat sini. Nampak tak? Dia tak cut. So bila dia tak cut sekarang ni gegelung ni memang situasi menegak ni. Dia tak ada langsung pemotongan flux magnet. Okay. Bila tak ada langsung pemotongan flux magnet, okay, apa yang boleh dikatakan tentang kecerahan mentor? Brightness of the bulb. So, brightness, bulb ni cannot lights up. Okay. So, magnitude, pesongan, galvanometer. So, magnitude ni pun dia takkan deflect. Okay. Okay, so sekarang ni cikgu terangkan jawapan dia. Kenapa jadi macam ni? Okey, sebab kedudukan coil ni, gegelung ni dia berada pada keadaan menegak ataupun pada keadaan horizontal. Okey, bila keadaan horizontal dia tak ada langsung pemotongan flux magnet, no cutting of magnetic flux. When no cutting of magnetic flux, no DGE is induced. Then no induced current is produced. Okay, so dalam bahasa Melayunya, cikgu cakap, bila gegelung ni berada pada kedudukan menegak, tiada pemotongan flux magnet. Lepas tu DGE tidak teraruh. Next, arus aruhan tidak terhasil. So itu adalah jawapan yang lengkap untuk ini. Boleh? So tengok, mentor tak menyala. No deflection, tak ada pemesongan langsung. So kita tengok. Cikgu, so gegelung coil ni berada pada keadaan menegak ataupun dia selari dengan medan magnet ni.
Okey, tiada pemotongan flux magnet tambah kat sini. DGE tidak terarus ataupun no induced EMF. When no induced EMF, no induced current. Ini pun akan jadi. Okey? Okey, next. Okey, yang ini pula. Okey, kejap. Cikgu nak tanya dulu yang tadi. Okey, boleh on mic ataupun cikgu nak tanya kejap Ni siapa mesej ni? Biar je lah. Saya akan, kenapa ni? Wihan. Okay, mesti fokus. You help me lah. Can call Nabi wake up. You can. Biar je lah. Biar yang tak masuk tu tak apa. Dia dah pandai dah. Okay, cikgu nak tanya cikgu tanya dulu tau. Sekejap Awak nampak kan? Okay, 1, 2, 3. Spin. Yeah, baby. Okay, kita dah dapat. Okay, the winner is Joseph. Okay. Okay, cikgu nak tanya ni. Okay, cikgu nak tanya. Okay, kejap. Kena exit full screen dulu. Okay, cikgu nak tanya. Kenapa? Okay, Joseph bersedia jawab soalan ni senang je. Jangan risau. Okay, kenapa coil tadi atau gegelung tadi dia still akan berputar ataupun rotate walaupun tiada pemotongan flux magnet, tiada arus aruhan terhasil, tiada DGE terarus. Okay, why? Kenapa gegelung atau coil tu masih berputar? Inertia. Kuat sikit? Inertia. Inertia. Okay, good Tania. Okay, pandai. Okay, sebab inertia. Soalannya senang je. Okay, sebab inertia. Okay, so lain kali kalau dalam exam tanya itulah jawapannya. Dia masih berputar sebab inertia. Okay, next kita teruskan. Okay, gegelung berada pada kedudukan mengufuk. Okay, so tadi dia horizontal, sekarang vertical macam ni. Okay, so sekarang ni kita tengok dia dah bertukar tempat. Tadi asal-asalnya A dekat sini, awak nampak kan? A dekat sini, B sini, C sini, D sini. Okay, lepas tu dia tukar tempat. Bila tukar tempat, D dekat sini. Kejap. Cikgu ambil muka kejap Okay, D sini, C, ini B, ini A. Okay, kalau kelas live cikgu senang sikit nak tunjuk. Okay, benda ni. Okay, tadi. Okay, awak nampak kan ini cikgu bagai. A ni. So A ni menghadap badan cikgu. A menghadap badan cikgu. B ni dekat depan laptop. C pun depan laptop. D dekat cikgu lah. Okay, cikgu di depan ni. So bila dia rotate tadi sampai sini, tak ada cutting kan, tak ada pemotongan. Okay, lepas tu dia akan berpusing lagi. Sebab dia rotate in clockwise. So macam ni. Dia dah jadi macam ni situasi. So situasi sekarang ni depan cikgu, awak nampak? Depan cikgu sekarang adalah D dan A. Tapi D tu tadi sebelah kanan. Sebelah kanan ni tangan kanan cikgu. Sekarang ni D ni dah bertukar tempat dengan A. D dah jadi sebelah kiri. Ni tangan kiri cikgu. Okay. So ini adalah C. C dengan B di depan. C dengan B masih di depan. Dia takkan flip macam ni. Dia akan flip macam ni. Dia akan rotate macam ni. Okay. C dengan B masih di depan. Cuma C dengan B tu bertukar tempat. Tadi asal-asalnya B dekat sini kan. C dekat sini. Sekarang dah tukar tempat. Okay. So sekarang ni kita tahu dia masih rotate, masih berputar ikut arah jam clockwise. Bila clockwise, okay. So dia gerakkan dia CD ni, C dengan DC, CD pula. DC ni dia akan masih naik ke atas. Motion dia, gerakan dia. Dan BA ni motion dia masih ke bawah. Okay, sebab dia akan clockwise. Okay, so kita tengok arah gerakan dia. Okay, so AB ke bawah pula. Tadi AB ke atas, sekarang AB dah ke bawah. Okay, CD akan jadi ke atas.
Okay, so arus aruhan akan terhasil daripada, okay, so kalau awak takut nak buat, tak tahu nak tulis benda ni, tak tahu nak tulis, guna tangan kanan. Okay, kalau sebenarnya kita tahu dah sebenarnya bila dia rotate clockwise, okay, kita tahu ini adalah DC, arus dia akan berterusan. Okay, kita tahu arusnya memang akan mengalir daripada DC, okay, CB and then B to A. Okay, tapi kalau awak takut, awak macam takut salah, okay, buat je. Buat guna tangan Fleming ni. Okay, dia punya motion dekat DC ni, okay, kita bagi dua. Okay, sebelah side number 1, side number 2. Okay, so DC naik ke atas. Okay, DC tu motion naik ke atas. Permanent magnet masih kekal. Ini N to S. Okay, so ini N, ini S. Ini N, ini S. Okay, so awak buat ni. Okay, buat. Ini N to S. Okay, so kita nampak arus dia daripada badan cikgu pergi ke depan, ke laptop. Nampak ke laptop. So, arusnya mengalir daripada current flow from D pergi ke C. So kita dapatlah D pergi ke C. D pergi ke C. Lepas tu memang akan jadi current tu C ke B. Lepas tu B ke A. B ke A, lepas tu ke sini. Okay, dia masuk sini, pergi ke sini. Sini, bulb lights up. Okay, pergi ke sini. Okay, lepas tu sini. Okay, lepas tu sini. And then patah balik, masuk semula ke sini. So itulah sebab tu deflectionnya kita nampak arusnya daripada Q ke P. Tapi pemesongan deflectionnya dia ke pesongsang. Dia ke arah sini. Nampak tak? Okay. Itu adalah yang betul. Okay, ke kanan. Arah pesongannya ke kanan. Deflection of the galvanometer to the right side. Okay. Okay, so nampak ikau dia buat kan. Okay, next. Okay, so kita tengok yang ni pula. Okay, sekarang ni. Okay, kalau kita tengok ini dia combinekan. Dia combinekan tadi yang kita belajar yang first. Okay, lepas tu yang first kan AB macam ni. AB macam ni. Nampak tak AB ni? A kat sini, A dekat sini, B dekat sini, C sini, D sini. Lepas tu bila dia rotate, dia berputar clockwise, dia bertukar tempat. D sini, C sini, B sini, A sini. So ini kita namakan first half rotation ataupun first half cycle lah ataupun first half rotation. Ini second half rotation. So kalau kita tengok, okay, arus masih mengalir arah yang sama. Awak nampak? Biru, okay, biru ni arah yang sama. Hijau ni, kita tengok kat sini je lah, dekat coil dia, gegelung ni masih arah yang sama. Dia tak bertukar arah. Okay, ini kita namakan sebagai generator arus terus, DC generator. Okay, pemesongannya deflection of galvanometer still to the right. Ini pun still to the right. So maksudnya dia menunjukkan pergerakan arus tu adalah jalan yang sama. Okay, okay, cuma dia tengok ni, first cycle. First cycle kan kita tengok ni, mengalir dalam gelung tangan A ke B, C ke D. Okay, next B ke A, D ke C. Tadi kan ini D ke C kan? Ini D ke C, betul tak? D ke C. Ni D ke C, lepas tu B ke A. Ni B ke A. Ni B ke A. Lepas tu pusingan pertama ni A ke B ni. A ke B ni yang cikgu gelapkan ni A ke B. Betul tak A ke B? Ni A ke B. And then C ke D. C ke D. Okay, so sekarang ni fungsi commutator ni warna hijau ni dengan warna purple ni, fungsi dia akan inverse, dia akan songsangkan. Dia akan inverse arah arus. Inversekan arah arus dalam gegelung pada setiap setengah pusingan. Okay, dia akan songsangkan arah arus dalam gegelung pada setiap setengah pusingan. Dia songsang tu, dia songsang ni je ke arah gegelung. Bukan dia songsangkan, maksudnya dia akan jalan terbalik macam ni tak? Itu bukan maksudnya, dia akan inversekan. Sebab sekarang ni bila dia berpusing, okay, benda ni kena nampak tau. Macam kita tak nampak tau, kena imagine benda ni, okay, AB, okay, bila awak berpusing,
dia akan connected commutator kan. Commutator hijau tu sekarang ni dia melekat, cikgu cakap dah. Okey, sekarang ni purple ni dia melekat dengan carbon brush number 1. Ini carbon brush number 2. Yang purple ni bila dia melekat dengan carbon brush number 1, okey, lepas tu dia akan berpusing kan. Lepas tu bila dia berpusing jadi ni, purple ni pula dia melekat dengan carbon brush number 2. Dia melekat, bukan dia melekat lah, dia bergeser. Dia bergeser, dia macam dia touch carbon brush number 2. Ini dia, lepas tu hijau tadi asal-asalnya masa situation ni dia touch carbon brush number 2. Okay, lepas tu dia akan touch carbon brush number 1. So dia akan, itulah maksudnya commutator tu dia menyongsangkan, dia inversekan arah arus dalam gegelung pada setiap setengah pusingan. Okay, kalau dia tak menyongsangkan arus ni, kejap mengalir macam ni ke sini, kejap mengalir ke sini, lepas tu dia akan mengalir patah balik macam ni pula. Dia mengalir macam ni. So nanti dia akan turun macam tu. Okay, so itu tak betul. Okay, dia akan inversekan the direction of current flow in the coil for the half ataupun for the first half rotation. Okay, next. Okay, supaya arah arus melalui lita luar tu yang inilah. Okay, ataupun galvanometer adalah sama daripada Q ke P. Nampak tak? Ini Q ke P kan? Ini pun Q ke P. Sebab tu galvanometer deflect to the right. Okay. Sampai, okay, nampak? Okay, arus saluran. Okay, tengok tu. Okay, ini GIF lah. Okay, nanti ada banyak video lagi dalam ni. Okay, ni awak tengok. Okay, first masa situation macam ni. Ini number 1, number 2, number 3. Okay, kalau kita tengok lampu teks simple je kan. Buku teks setakat page dia satu muka surat, lepas tu sikit je. Yang lain tu aktiviti kan. Okay, ni cikgu terangkan lebih detail. So kalau kita tengok macam ni. Masa kedudukan ni dia berada pada ni. Nampak tak titik ni? Titik ni. Okay, titik ni. So maksudnya ini kalau awak tengok ini adalah masa. Ini adalah induced EMF. Induced kan kita tahu first mesti ada relative motion. Relative motion. Okay. Cikgu akan ulang benda ni banyak kali sampai muntah. Okay, so second kita ada cutting of magnetic flux. Dia akan cut. Okay, number 3 kita akan ada EMF is induced. Okay, is induced. Okay. Next, number 4 kita akan ada induced current. Okay, induced current is produced. Okay, produced kat sini. So sekarang ni sebelum nak hasilkan nombor 4 ni mesti wujud nombor 3. Faham? Okay. Sebelum wujud nombor 3 ni mesti wujud nombor 2. Sebelum wujud nombor 2 ni mesti wujud nombor 1. Okay. So sekarang ni kita kita plot ni, graf ni, kita boleh letak I. Tapi dia tak nak letak I. Dia letak EMF. Okay. Sebab kita tahu nak wujud nombor 4 ni mesti wujud nombor 3. Okay. So tak salah. So dia letak induced EMF. So maksudnya bila kedudukan dia macam ni, vertikal ni, so kita tahu induced EMF tu tak wujud langsung, tak hasilkan langsung sebab tak ada cutting ni. Tak ada cutting ni, tak ada relative motion. So sebab tu dia ada pada situasi ni. And then, okay, dia macam ni kan? Awak nampak? Dia macam ni. Macam ni. Lepas tu bila kita start dia macam ni, pusing sikit macam ni. Pusing lagi. Masa ni angle dia nampak tak? 45 degree. Bila 45 degree, kita nampak ada dah flux magnet yang dipotong. Dah ada yang dipotong. Bila dia dah macam ni turun bawah, 100% flux magnet tu dipotong. Faham? Daripada ni, no cutting of magnetic flux. Okay? Tapi bila kita beranjak sikit macam ni kan, dia dah potong. Potong sikit sampai bawah ni 100% dah dipotong. Okay, sebab itulah kita nampak okay, graf dia, okay, daripada sini, daripada fasa number 1 ni, nak berubah ke fasa number 2 ni, number 1 ke fasa number 2 ni, dia akan meningkat sikit. Sebab itulah dia, sebab kita, cikgu cakap tadi dia akan potong macam ni, sikit. Bila sikit dia akan naik sikit. Dia naik sikit. Bila lagi sampai sini,
Okey, dia akan naik lagi sikit. Sampai sini. Okey, bila tadi macam ni, sikit pun sikit. Naik sikit EMF dia. So bila dia macam ni, situasi ni macam nombor 2 tu, dia dah 100% dah dipotong. So nilainya dah jadi tinggi. Dah sampai sini. Tadi sini. So number 2 ni, inilah number 2. Ini adalah number 1 tadi. Faham? So ini adalah daripada number 1 ke number 2 ni yang tebal ni, cikgu tebalkan ni, itu adalah perantaraan dia. Daripada gerakan dia daripada sini, dia nak ke sini. Dia punya gerakan dia punya. So ini dah cut sikit, dah penuh. Okay. And then number ni, number 2 nak jadi number 3. Okay. Dia dah jadi macam ni. Dia jadi macam ni kan. Okay, menjadi macam ni. So dia akan naik atas balik. Naik atas balik. So masa ni dah penuh kan. So dia akan naik sini, dia akan potong sikit, last sekali dia akan berkurang. Berkurang dia akan jadi kosong balik. So inilah number 3. Ini number 2. Ini number 1 tadi. So itulah graf yang dihasilkan. Kita mesti start situation graf. Kita tak jarang lukis graf daripada macam ni, macam ni, macam ni, naik, ni kan, macam ni, cikgu lukisan salah, macam ni, kita jarang lukis graf, macam ni, kita jarang lukis macam ni. Biasa kita akan lukis graf, lukis graf, kita akan mula daripada kosong, macam ni, naik, lepas tu ni, naik, kita tak adanya daripada peak tu kita lukis, lepas tu baru turun kosong, tak. So motion number 1 memang kita akan buat motion macam ni. Dia dalam keadaan vertical. Lepas tu motion number 2 dia ni lah horizontal and then vertical. And then awak boleh sambung lagi lah. Sambung lagi sampai habis. Tu nampak? Ni sambungan dia lah. Sampai habis. Boleh sampai sini? Ada soalan? Diam je ke tidur ni? Boleh diam je. Belinda. Kashwini dah ada tu? Belinda. Inching. Good. Inching tak? Inching cikgu tengok stres je dia kata. Awak kena macam mana memang kalau perempuan dia susah sikit sebenarnya nak nampak, tapi kalau boys ni dia punya imagination dia boleh nampak tau. Kalau bab-bab ini sebenarnya dalam topik kalau ambil belajar dekat universiti kan, dia bawah mechanical tau. Mechanical tu dia kena dia punya otak kena fikir ke depan. Macam awak ambil JKT kan, awak belajar, awak lukis, awak kena imagine benda tu jauh ke depan kan. Macam tu lah. Tak apa, sikit boleh kan? Lelaki pun sama. Tak apa, nanti kalau naik sekolah nanti cikgu akan explain semula yang ini, yang motor gerakan dia. So kita tengok dulu yang ni. Dah sampai sini kan? Next. So sekarang ni graf. So soalan keluar macam ni lah. Graf dia keluar macam ni. Graf. Dia suruh lukis graf. Lukis graf. Sketch the graph of induced current against angle of rotation. Angle of rotation. So kita buat macam tu lah. So kalau kita tengok, awak tengok ni. So kalau kita tengok, cikgu tak nak baca ni, awak tengok graf tu, macam mana graf. Nampak graf tu. Tengok dia punya yang kita belajar tadi. Ini tadi kita tahu tadi, ini tadi sampai number 3 kan. Alamak. So ni sampai number 3. And then ini adalah number 4. Ini adalah number 5. So sekarang ni, ini ada situation number 1 tadi. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. So sekarang ni kita tahu kalau dia berada dalam keadaan menegak macam ni, so dia start mesti kosong. Tapi lama-lama dia akan berpusing juga. Macam Juzza cakap tadi, sebab inertia kan. So sebab inertia, so dia lama-lama dia akan cut. Daripada sini, dia akan turun, dia akan jadi macam ni. So dia akan naik. Nampak?
So dia bila pergi kedua dia dah naik sampai sini maksimum dah. Ini kita boleh labelkan part CY ni induced current ataupun tadi macam tadi induced EMF. Okey, sama je. Okey, lepas tu bila nak pergi ketiga ni dia akan jatuh semula sebab kita tahu bila macam ni dia akan jadi kosong kat sini. So dia akan jatuh. Okey, bila pergi ke nombor 4 dia akan naik semula. Naik semula ke sini. Nombor 5 dia akan jatuh. So kita nampak arus yang terhasil, arus aruhan tu atau induced current tu dia adalah berterusan. Dia tak ada pergi ke bawah. Dia tak ada macam pergi bawah sini kan. Ini adalah arus ulang alik ataupun AC. So ini kita nampak dia berterusan dekat atas. So dia adalah DC, direct current, arus terus. Okay, so kita tengok arus adalah sifar. Sifar kosong. Bila gegelung tu menegak. So menegak ni pada situation number 1 and number 3 and number 5 ni. Okay. So arah medan magnet selari dengan gerakan gegelung, tiada pemotongan flux magnet. So inilah yang number 1, number 3 and number 5. Okay. So ini situationnya. Next, maximum. So maksimum ni adalah situation number 2 and number 4. Okay. So maksimum sebab apa? Sebab sekarang ni dia punya kedudukan dia tu okay, dia adalah vertical. Okay, vertical. Lepas tu dia bersudut tepat dengan gerakan gegelung. Bersudut tepat gerakan gegelung tu. Okay. Ataupun awak senang nak cakap, okay, kalau cikgu tak cakap ni lah bersudut tepat, cikgu akan cakap dia pada kedudukan mengufuk and then dia akan cut. Dia akan potong magnetic flux, okay? Lepas tu DGE akan teraruh and then kita tahulah arus aruhan akan terhasil. Cikgu tak akan cakap ni lah bersudut tepat. Okay. Okay, next. Apa yang kita tahu? Okay, katakan tentang magnitude dan arah arus. Magnitude tu dia akan berubah. Kejap dia naik. Ni magnitude lah. Kalau ini kosong, ini 1, ini 2, ini 3. So magnitude tu kejap naik, lepas tu turun balik. Naik. So magnitude dia kita tak boleh fix kan. Okay. Dia berubah-ubah. And then arah dia tidak berubah. Nampak tak? Satu fasa je. Arah dia tidak berubah. Arah dia adalah sama. Okay. So namakan yang dihasil kepada arus yang dinyatakan so adalah arus terus. Okay. Ataupun generator arus terus. Okay. Jana kuasa arus terus. Okay. Okay, so kita masuk yang kedua pula. Tadi yang pertama, okay, arus terus. Okay, sekarang adalah arus ulang alik. Arus ulang alik cikgu akan sebut AC AC, alternating current. Okay, so bezanya dekat sini. Okay, dia ada carbon brush. Okay, carbon brush ni. Carbon brush, okay. Kalau commutator dia macam bentuk C tau. Bentuk C. Tapi kalau ini adalah slip ring ataupun gelang gelincir. Ni bahasa Melayunya gelang gelincir ataupun slip ring. Bila kata ring tu dia macam cincin lah. Dia macam satu circle yang bulat yang lengkap. Kalau commutator tu dia bentuk C. C shape kan macam ni kan. C shape macam ni lah awak tengok macam magnet ni. Ni kan. Okay, kalau carbon brush pula. Slip ring ataupun gelang gelincir dia bentuk cincin. Okey, dia memang macam tu lah. Okey, so sekarang ni kalau kita tengok sini, okey dia labelkan sini D. Sini C. Okey, ini B. Sekarang dia nak rotate clockwise. Macam ni juga clockwise. Okey, ini adalah A. Okey, so sekarang kalau kita tengok D ni dia akan bersambung dekat sini. Bersambung kat sini. A ni bersambung dekat sini. Okay. Tapi sebenarnya dia ada connection juga. D ni pun ada connection juga dengan sini. Cuma A ni tak ada connection dengan slip ring number 2. Ini cikgu kata slip ring number 2 Ini slip ring number 1. Okay. A tu tak ada connection dengan slip ring number 2. Okay. Dia kena lalu sini dulu baru dia boleh sampai. Dia tak ada direct connection. So kita tengok dia suruh label dulu. Okay. Macam biasa coil, permanent magnet. Okay, ini slip ring ataupun gelang gelincir. Slip rings. Okay, sebab kita ada dua. Okay, slip rings. Okay, ataupun gelang gelincir. Okay, lepas tu kita ada carbon brush. Okay, carbon brush yang inilah
yang apa tu, dia melekat. Dia takkan apa tu, dia takkan berputar. Dia permanent dekat situ. Okay, so kita tengok setiap ni gelang gelincir ataupun slip ring ni, dia sentiasa bersentuh dengan carbon brush yang sama. Dia tak akan bertukar macam commutator tadi. Commutator macam tadi awak nampak hijau dia pergi dekat carbon brush number 1. Lepas tu purple dekat carbon brush number 2. Lepas tu bila dia rotate, dia punya tu berubah. Dia kan touch, dia sentuh carbon brush dekat sebelah sini pula kan. Ini sebelah sini. Tapi ini dia akan sentiasa sentuh yang sama. Okay, yang sama. Okay, tengok slip ring number 1. Ni number 1 ni. Number 1 ni, dia akan sentuh dengan AB. AB, nampak AB? Ni AB ni. AB, dia akan sentuh dengan AB. Okay, lepas tu slip ring number 2 tu dia akan sentuh dengan CD ataupun DC. Ni, DC kan. So cikgu cakap dia memang akan tetap, dia takkan berubah-ubah. Tapi cuma DC ni sebenarnya dia ada connection jugalah, dia sentuh sikit kat sini. Okay, lepas tu kita tengok. Okay, itu bezanya. Kalau beza DC, dia ada commutator. Beza AC, kita ada ni, slip ring ni. Slip ring commutator. Tapi biasa kita tak sebut slip ring commutator, kita sebut slip ring saja. Okay, slip ring saja. Okay, so sekarang kita tengok. Nampak ni? Ini labelkan dia punya slip ring number 2, ni slip ring number 1. Okay, ini S ni apa dia tulis? Salah ni, S ni tak ada apa ni. Sebenarnya ini dah ada N, ini dah ada S. Ini dah ada A, B, C, D. Okay, so sekarang ni awak nampak dia macam ni. Okay, so kita tahu yang number 1 ni dia akan apa tu, dengan dia akan bersentuh dengan AB. Number 1 AB. Okay, ni number 1 ni AB. Okay, so number 2 ni dia akan sentuh dengan CD. Nampak tak number 1 ni? Dia lalu sini, lalu dalam, lalu sini. Okay, kalau awak guna handphone susah sikit lah nak nampak ni. Gambarnya jadi kecil kan. Okay, nampak? So ini akan sentuh dengan CD. CD kan? Hari tu kan cikgu, cikgu cakap dengan awak hari tu kan cikgu tanya dalam grup kelas, sekolah dapat dua apa tu? Dua komputer, 2 laptop baru tau. Okay, cikgu tanya, Cumbun baru masuk. Selamat pagi Cumbun. Okay, laptop baru. Sebenarnya cikgu nak bagi pada 5 helium. Kan cikgu tanya, siapa perlukan laptop? PM cikgu. Sekarang ni dia akan utamakan pada pelajar form 5. Cikgu nak tolong awak. Bila awak guna laptop, awak nampak benda tu besar daripada awak guna handphone kan. Tapi sekarang ni dia nak settlekan minggu yang lepas yang cikgu tanya awak tu. Tapi sekarang ni bila awak ni lambat, tak adalah, dia dah bagi dekat 5 Zenon. Ada 2 orang pelajar, 5 Zenon 1, 5 Krypton 1. 2 laptop baru tau. Memang ada dalam kelas ni dah ada berapa orang yang dapat yang pinjam tab kan? Pinjam tab. Sebab tu cikgu tanya. Lain kali cikgu tanya siapa perlukan laptop ni, PM cikgu. Okay? Memanglah pinjaman tapi ia pinjam saja tapi laptop baru. Awak orang pertama yang menggunakan. Bukan bagi si Kai. So nanti lepas habis SPM awak akan pulangkan balik. Tapi awak adalah orang pertama yang pakai. Okay. So tak apalah, dah bagi dah. Nanti kalau ada lagi, cikgu akan cakap. Okay. Memang kaunselor pun sebenarnya nak bagi kepada kelas depan. Especially helium. Tapi bila cikgu tanya, takkan cikgu nak cakap dalam grup kelas, ini laptop baru apa semua tu. Okay, so kita teruskan Okay, so dah tahu macam ni. Tadi nampak nampak ni yang cikgu cakap ni, cikgu pentingkan ni. Number 1 ni, number 1 ni number 1 ni number 1. Dia connected dengan coil ni AB. Nampak? Okay, number 2 ni, okay, slip ring ni, gelang gelincir ni, dia bersambung dengan CD ataupun DC. DC ni, coil ni, nampak coil ni yang warna apa? Brown colour ni. Brown ni dia sambung pergi sini, dia melintas. Nampak tak? Dia melintas. Dia bersambung dengan ni. Yang number 2. Okay. Lepas tu sekarang, okay, awak tengok ni. Okay, cikgu ni kan semua. Okay.
So sekarang ni kita akan tengok macam mana dia bergerak. Okay, sekarang ni dia nak bergerak, dia kata ikut jam. Okay, kita ikut soalan lah. Ikut soalan, dia kata nak ikut jam. So ikut jam sekarang ni, bila ikut jam, dia letak dekat sini A. Dekat penjuru sini A, okay, dekat atas sini B, sini C, sini D. Okay, beza dengan DC tadi, dia letak sini A, sini B. Okay, itu sebenarnya label ni ikut suka hati, tak kisah. Yang penting, okay, dia kata dia nak gerakkan benda ni, coil ni clockwise, ikut jam. Bila ikut jam, kita bahagi dua sini, bahagi dua. So sebelah sini, sebelah CD ni, dia akan jadi bergerak motionnya ke atas. Dia tak akan jadi ke bawah. Motionnya mesti ke atas, okay. BA ni ataupun AB ni, dia motionnya akan ke bawah. Okay, ke bawah. Lepas tu sebelah sini, dia letak magnet, permanent magnet. Sebelah sini adalah N, dia letak utara. So sebelah sini kita tahu dia adalah S. Okay, S. So sekarang ni ikut tangan kanan Fleming. Okay, kita tahu sini ini adalah S, ini adalah N. Okay, so dia akan bergerak macam ni. Dia akan gerak macam ni. Okay, so dia akan gerak macam ni. Gerak ke sini. So kalau kita tengok, okay, CD, awak tengok sebelah CD CD ni sebelah number 1. CD sebelah number 1, ini BA ni sebelah number 2. Okay, okay, CD. Okay, so dia akan gerak motion dia ke atas. Okay, lepas tu magnet N pergi S, N pergi S, N pergi S. Okay, so kita akan nampak arus tu mengalir jari cikgu daripada ni, depan laptop ni, pergi ke arah badan cikgu. Pergi ke arah badan. Ke badan. So kita nampak arus mengalir daripada C ke D. Nampak tak C ke D? C ke D. Okay, so automatically kalau kita dah tahu sebelah sini C ke D, takkanlah arus sebelah sini nak jadi B ke A. Takkan dua-dua arus bergerak ke arah cikgu. So automatically sini akan jadi A ke B. Sebab arus dia akan mengalir satu rotation, satu lingkungan. Dia tak akan berpusing sini sana sini kan. So dia jadi macam ni. Okay, ini daripada sini. Ini akan masuk sini. Okay. Okay, so kita guna Fleming right hand rule. Okay, Fleming right hand rule. So arus mengalir daripada A ke B, ke C dan ke D. Itu yang kita dapat. Okay. Okay, next. Macam mana dia nak jadi ulang alik ni? Jadi AC. Okay, macam mana nak jadi AC? So sekarang ni, okay, kita tengok dulu macam ni. Okay, dia nak coil ni rotate ikut jam. Clockwise. Okay, clockwise. Okay, clockwise, so rotate dia macam ni lah. Okay, ini dia labelkan AB pula macam ni. AB dekat sini, CD di sini, N di sini. Okay, awak jangan ingat soalan exam dia akan sama je. Soalan exam tak sama. Dia akan rotate, katakan dia tulis rotate anti-clockwise. Anti-clockwise. Suka-suka hati dia lah. Clockwise, lepas tu sini mungkin dia akan labelkan S. Sini mungkin dia akan labelkan N. Okay. So soalan dia akan berubah. Walaupun kita ajar macam ni. So kita kena buat macam-macam. Guna tangan kanan. Okay. So kalau kita tengok. Okay. Kalau kita tengok kat sini. Tunjukkan arah gegelung. Okay. Ni cikgu padam takut confuse. Okay. Ni cikgu padamkan. Okay. Tunjukkan arah gerakan gegelung. Arah gerakan gegelung AB. Okay, sebab dia bila rotate ikut jam, AB tu confirm akan naik ke atas. Okay, CD tu akan ke bawah. Kan, sebab ikut jam. Okay, okay, next. Kalau kita tengok kat sini, okay, kita ada slip ring ataupun gelang gelincir. Gelang gelincir, dia dinamakan sebagai X. Kita sentuh dengan carbon brush ni. Y ni disentuh dengan carbon brush ni. Okay, so kalau kita tengok X ni dia akan bersambung dengan AB. Awak nampak lukisan ni. Lukisan ni dia akan bersambung dekat sini. Ni AB. Okay. Lepas tu CD ni daripada sini dia akan terus panjang. Nampak tak panjang? Dia panjang sini, dia stop sini. Dia stop sini. So Y ni ataupun slip ring yang nombor 2 ni, yang ni nombor 2 sini dia akan bersambung dengan CD. Okay, CD kan? Okay, so kalau kita tengok
nyatakan arah arus yang terhasil. Okey, arah arus. So awak buat nak tahu arus mengalir, okey, awak buat macam biasa, motion ke atas, magnet N to S macam ni, N to S, okey. So arus mengalir daripada A ke B. A ke B. Cikgu buat yang ini. Cikgu bahagi 2, cikgu buat sebelah nombor 1. Cikgu tak buat sebelah nombor 2, cikgu buat sebelah nombor 1 dulu So motion ke atas, arus ini magnet N to S. Okey, ini adalah apa? A ke B. B ni kuku ni, ujung sini. Ni kuku ni. Okey. So kita akan nampak arus tu mengalir, tu. Nampak yang purple tu. A ke B, B ke C, C ke D. Okey, C ke D. Okey, lepas tu cikgu nak tanya daripada D tu dia nak pergi mana? Dia nak pergi mana? Cikgu nak tanya siapa Siapa volunteer dulu? Ada volunteer? Cikgu tak pusing wheels ni. Okay, ada volunteer? Lepas D ni dia nak pergi mana? Dia nak pergi X ke nak pergi Y? Okay, cepat. Dia nak pergi X ke nak pergi Y? X. Dia nak pergi X. Okay, D dia kata nak pergi X. Nampak tak D ni sambung dengan apa? D ni cikgu lukis ni. Ni. Dia sambung dengan apa? Dia sambung dengan X ke dia sambung dengan Y? Nampak tak D ni sambung dengan apa? Cuba tengok laluan. Dia sambung dengan apa? Nampak tak dia punya ni? Dia sebenarnya, macam mana cikgu nak cakap sekejap. Di kertas, kertas ni awak gulungkan. Susah betul nak nampak in reality kan. Okay. Dia hanya masuk, dia tak melekat. Kalau yang slip ring number 1 cikgu letaklah yang X ni X kan. Ini Y. So AB ni, gergelung ni dia stop, dia melekat dekat slip ring X ni. Dia melekat dekat X tu. Tapi kalau DC ni, DC ni nampak tak dia punya coil ni, gergelung ni dia lalu dekat dalam terowong ni dalam slip ring ni lalu, tapi dia tak stop dekat sini, dia panjang, dia akan stop dekat sini. Sebab itulah dia D ni dia akan pergi dekat Y. Dia tak akan pergi dekat X. Sebab dia macam jalan tu dia hanya melepasi saja. Dia tak melekat, dia macam overlap. Dari sini dia akan terus sampai hujung dekat Y, sampai sini. Okay, so dia pergi dekat Y and then kita tengok dia akan naik atas pergi P ke Q. Current dia daripada P ke Q. P ke Q, bulb ni akan lights up. Bulb ni akan lights up lah. Okay, bulb ni akan lights up. Dia akan balik semula, awak nampak dia balik semula ke S. Balik semula ke X ni, ini. Dia akan balik semula pergi ke A, B. Nampak tak? A, B. A ke B. So ini kita tahu current daripada P ke Q. So galvanometer dia akan deflect to the left. Dia akan bergerak ke kiri. Nampak? Arus dia daripada A, awak tengok satu-satu. A ke B. A ke B. A ke B warna purple ni. Lepas tu C ke D. Nampak? C ke D. Lepas tu pergi ke Y. Pergi daripada D ni. D ni dia terus masuk sini. Pergi ke Y. Dia lalu sini. Pergi ke Y. Lepas tu pergi ke galvanometer P. Pergi ke Q. Pergi patah balik ke mentol. Ke bulb dulu. And then dia akan patah balik pergi ke X. Nampak? Pergi ke X. X ni akan bersambung dengan coil yang A. A tu bersambung dengan coil X. D tu bersambung dengan coil Y. A tu bersambung dengan coil X. D ni bersambung dengan coil Y. Okay. Itulah yang kita dapat. Okay. So pesongannya adalah ke kiri. Ke left, to the left side. Okay. Siapa yang confused dekat sini? Okay tak? Sampai sini? Boleh tak? Okay tak? Okay tak? Instant okay tak? Macam buku teks, pinjam saja macam buku teks. Okay. 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 Apa tu? Yincing pun salah tadi cakap Y. Okay. Faham tak sampai sini? A tu bersambung dengan X. Slip ring X. Okay. Macam cikgu buat ni dua kan.
Okay. Okay, Yingqing sudah faham. Okay, ini slip ring X, ini slip ring Y. So A ni, coil A bersambung dekat slip ring X dekat sini. Tapi slip ring D ni bersambung dengan ni, Y punya ni dekat ujung ni. Kita nampak coil tu ada gegelung. Gegelung tu dia dia panjang sampai Y. Kalau gegelung yang dekat A tu dia hanya pendek dan stop dekat A sahaja. Okay, good. Okay, cikgu harap yang lain semua dah faham lah. Okay, kita sambung lagi. Cikgu nak habiskan yang ni Cikgu tak masuk transformer hari ni. Okay, next. Okay, dah faham ni? Okay, next. Tu. Okay, kita tengok pula. Okay, sama je tadi. Okay, kita tengok ni. Dia yang ini dia tukar magnet kan? Cikgu tak nak tukar magnet ni. Ini masih N kan? Okay, ini N kan? Nampak N? Ini S kan? Ini N, ini S dekat sini. Ini A, ini B. Nampak cikgu dah conteng banyak sangat dah. Okay, so sekarang ni dia dah tukar sini ni S, ini N. Okay, so sekarang ni cikgu tak nak tukar ni. Cikgu nak ini masih N. Okay, dia tersalah label ni. Ini adalah S. Sama macam tadi lah. Sama macam tadi. So kita nampak bulb tadi dia akan lights up. Okay, so galvanometer dia akan deflect. Okay, deflect to the left side. Ini sebab dia jadi deflect ke sini. Sebab dia tukar ini jadi S. Ini akan jadi N. Okay, dia tukar itu. Tapi cikgu masih tak nak tukar. Cikgu tak nak awak confuse. Okay, cikgu tak nak confuse. Cikgu masih nak kekalkan sini adalah N, sini adalah S. Okay, macam slide sebelum ni. Okay, so kita tengok mentor akan lights up. Dia akan menunjukkan pemesungan deflect more to the left side. To left lah. Okay, to the left side macam tadi lah. Sebelah kiri. Okay, cikgu tak nak tunjuk tu Okay, so maksudnya dekat sini induced current yang paling maksimum ataupun yang paling besar dihasilkan. Sebab kita tahu, kita macam mana tahu induced ni dihasilkan sebab kita tengok pada galvanometer pointer ini. Lepas tu kita tengok pada ni, bulb ni. Okay, mentor tu bernyala. Okay, so kita tengok ini. So ini sama ini N, ini S. Okay, so kita masih kekal, ini N, ini S. Okay, so sekarang ni bila dia berada dalam keadaan ni, menegak ni. Okay, tunjukkan kedudukan penunjuk galvanometer. Dia suruh tunjukkan galvanometer pointer ni deflect ke mana? Ke kiri ke kanan ke atau kekal kosong dekat sini. Okay, so tadi sama macam Junze cakap tadi. So bila macam ni, situasi ni, okay, dia tak ada langsung cutting of magnetic flux. Bila no cutting of magnetic flux, no EMF is induced. No induced current is produced. Okay, so bila no induced current is produced, bulb ni cannot lights up. Galvanometer ni still dekat sini. Dekat kosong. Pointernya, maksudnya dia takkan deflect. Dia still show the zero ampere. Okay, so ini jawapannya samalah tadi. No cutting of magnetic flux, no induced EMF, no induced current. Okay, so samalah macam ni. Okay, so nampak kan? Ni. Okay, ni kita tengok. Ini masih N N, ini S. Okay, cikgu tak ubah. Okay, awak kena alert takut cikgu pun tak perasan dia punya permanent magnet ni. Kita kekalkan je. Okay, kita kekalkan je. Okay, so sekarang ni arah gerakan gegelung. Dia punya rotation. So CD dia akan ke atas. Okay, ke atas. CD. CD akan ke atas. AB akan ke bawah. Sebab dia sekarang dia berdasarkan yang tadi. Dia akan rotate ikut jam. Soalan yang pertama tadi, yang slide 2 slide sebelum ni, cikgu cakap dia nak berputar ikut jam. Ikut jam. Sekejap Adik. Sekejap nak cikgu ni. Adik, Wafiq. Slow sikit TV. Okay, so dia akan berputar, nampak tak? Okay, so ini akan jadi ke bawah, ini akan jadi ke atas. Ke atas kan? Okay, so sekarang ni kita nampak, awak nampak kan? Ini, nampak tak D ni? D ni coil D ni.
bersambung dengan apa ni? Nampak tak bersambung dengan apa ni? Nampak cikgu ni? Dia akan bersambung dengan Y. Ini adalah X. Ini X kan? A ni dia bersambung dengan, nampak cikgu lukis ni, cikgu kual ni merah kan? Dia sambung dengan X dekat sini. So A ni bersambung dengan X. D ni masih bersambung dengan Y. Dia takkan ubah. Dia takkan ubah macam commutator. Commutator tadi. Dia sekarang arus ulang alik, dia tetap. D tu kalau daripada awal bersambung dengan Y, sampai bila-bila pun dia akan bersambung dengan Y. Y tu adalah gelang gelincir ataupun slip ring tadi. A ni daripada awal dia bersambung dengan A, so sampai akhirnya pun dia akan bersambung dengan A. Okay, so kalau kita tengok kat sini, okay, awak nak tahu kat arus ni, okay, awak buat Fleming. Okay, Fleming right hand rule ni number 1, ni number 2. Okay, so buat, okay, cikgu buat yang number 1 Number 1, N to S, motion ke atas. So current daripada D to C. Okay, D to C. Okay, D to C. Okay, so kalau kita tengok, okay, nampak D to C kan cikgu cakap tadi? D to C, confirm lah lepas D to C, C to B. Lepas C to B, B to A. Lepas B to A, D to C, B to A. Lepas A tu dia akan bersambung dengan apa tadi? Dengan X. Dia tak akan bersambung dengan Y. Cikgu cakap kalau dia dah awal-awal dia bersambung dengan X, dia akan sambung dengan X lah. So A akan pergi ke X. Daripada X ni, X tu kita tahu ni kan? X tu dia akan terus pergi ke mentol ni dulu. Pergi ke bab, ni ada mentol lah. Mentol ni, bab ni. Okay, lepas tu dia akan pergi, lepas bab dia akan pergi ke Q. Pergi ke Q and then dia akan pergi ke P. Pergi ke P, okay, pergi ke P and then dia akan turn back. Turn back, dia akan lalu Y ni. Dia akan lalu Y ni balik pergi ke ini. Nampak tak? Cikgu gelapkan ni. So gelapkan ni. So dia akan balik pergi ke D. Okay, itu gerakan dia. So bila dia tanya, kalau dia tanya mana direction induced current, tulislah macam ini. Tulis detail. Okay, so pemesongan ni galvanometer, kita tahu arus mengalir ikut sini. Okay, pemesongannya akan jadi ke sebelah kanan. Dia akan deflect to the right side. Okay, ke kanan. Okay, so apa yang kita boleh katakan tentang arah arus aruhan? Arah arus aruhan. Tu tadi dia baru nak lukis biru. Okay, biru. Okay, so arah arus aruhan dekat sini dia adalah songsang. Okay, nampak tadi kan? Tadi sebelah sana tadi yang slide yang sebelum ni, dia, sekejap, cikgu kena tunjuk yang slide sebelum ni. Kau ingat tadi? Okay, ni kan? Mana tu? Dia ada biru tak tadi? Ni kan? Ni macam ni. Siapa yang mau masuk ni? Navin lah tu. Siapa yang tak masuk lagi? Benis? Rehan. Oh, Muhammad dah masuk. Rehan seorang je. Rehan, Suhau, Jingking. Orang Jingking mana? Jingking. Tu tiga-tiga yang paling ni lah. Hema seorang. Okay, dah Okay, siapa yang baru masuk lambat ni kena catch up daripada awal lah sebab cikgu dah sampai di AC ni. Okay, so kita nampak kan arus ni. Nampak yang purple ni. Okay, lepas tu kita nampak tadi arus tu dia mengalir daripada A, B, C, D, Y kan. Okay, lepas tu kita nampak yang ini pula. Okay. Ini nampak tak? Tadi A, B, C kan? Ini D, C. DC kan nampak ni kan? DCBAS. Nampak tak? Dia punya tukar kan? So sebab tu kita kata arus aruhan yang dihasilkan dia adalah songsang. Okay? Songsang. Awak nampak gerakan dia ni? Okay, songsang kan? Okay, so next. Lambat. Okay, songsang tadi. Okay, next. Okay, kalau dia dalam keadaan mengufuk ni, tapi gelung AB dan CD bertukar tempat. Okay, AB, CD bertukar tempat. Macam yang tadi lah. Nampak D ni dia bersambung dengan Y. D bersambung dengan Y. A ni bersambung dengan X. Kan? Okay, bersambung dengan X. Okay, so motion ni masih clockwise. Okay, so benda yang sama.
cikgu tak buat lagi, cikgu dah cakap tadi. Okay, sama je. Okay, kita nampak hasilnya bulb tu akan lights up. Okay, so galvanometer akan tunjuk deflection. Deflection ni ini salah lah. Sepatutnya deflection to the right side, ke sebelah kanan. Okay, sebelah kanan. Jangan ni. Kalau awak tengok dalam buku rujukan mana-mana, okay, ataupun awak tengok buku apa tu? Soal menjawab ke buku latihan apa-apalah. Kalau dia guna deflection tu ke arah sini, maksudnya sama arah dengan arus yang mengalir, arus ke sini dia pun deflect ke sini kan. Dia sebenarnya mungkin dia masih ikut galvanometer yang berdasar ke arus. Okay, galvanometer berdasar ke arus. Tapi dalam KBSM, bukan KBSM. Dalam KSSM, cikgu tekankan kat sini, sekarang kita memang hanya menggunakan galvanometer berdasarkan elektron, gerakan elektron. Okay, the motion of electron. So kalau arus mengalir ke sini, elektron akan mengalir ke sini. So sebab tu dia deflect to the right side. Okay. So awak betulkanlah sekarang dalam KSSM. Jangan kisah KBSM. KBSM Okay, so sekarang ni ini dia combinekan. Okay, combinekan awak tengok. Okay, arus mengalir. Okay, arus mengalir. Nampak tak? Ini yang purple ni nampak. Okay, dia naik ke atas, pergi sini. Okay, ini arus mengalir, kita tengok inilah galvanometer. Dari P ke Q. Ini daripada Q ke P. Nampak tak? Kan itu arus dah songsang. Okay, ini arus naik ke atas pergi sini kan. Ini arus daripada sini, dia akan turun ke bawah. Kan? So pengaliran arus ni, dia dah songsang. Itu yang cikgu nak maksudkan tadi. Ini gambar masa first half rotation. Ini second half rotation. So nampak dia akan jadi songsang. Dia takkan berterusan arah dia sama. Kalau macam DC tadi, arah dia berterusan sama. Okey, berterusan sama je. Sebab tu dia akan menghasilkan macam ni. Macam ni kan? Okay, so sekarang ni bila songsang, galvanometer pun songsang, dia punya pesongannya pun akan terbalik kan, seorang kanan seorang kiri kan. Okay, so kita nampak arus aruhan ni adalah songsang. Okay, arus tu adalah songsang. Okay, ataupun inverse, dekat inverse. So graf dia, okay, dia tak tanya sebab kan apa yang boleh katakan tentang ni, kita nyatakan adalah songsang je lah, inverse. Okay, so sebenarnya dia berlaku ni sebab kita ada slip ring ataupun gelang gelincir yang menyebabkan arah arus tu berubah-ubah arah. Tapi ini hanya dalam AC generator. Kita ada gelang gelincir. Kalau dalam DC, dalam DC apa yang menyebabkan arus dia berterusan? Apa yang menyebabkan, cikgu tanya kalau dalam DC generator, apa yang menyebabkan arus aruhan ni dia mengalir dalam satu arah yang berterusan? Siapa nak jawab? Sekejap Chun Bun lah, baru masuk kan? Tak adalah baru sangat, lama kan? Chun Bun, apa jawapan? Apa yang menyebabkan? Kalau kita tahu dalam AC, arus ulang-alik ni, jana kuasa arus ulang-alik ataupun AC generator, kita nampak yang menyebabkan arus ini berubah-ubah, kejap mengalir daripada P ke Q, kejap daripada Q ke P adalah disebabkan oleh ini slip ring ataupun gelang gelincir. Tapi dalam DC, siapa pula yang menyebabkan arus tu mengalir dalam keadaan berterusan? Siapa Cumbun? Commutator. Good boy. Commutator. Good. Commutator. Bagus. So ini tadi samalah. Dia tanya arus aruhan kan. So kita cakap aruhan songsang lah ataupun pesongan galvanometer bertentangan. Next. Ni bukan video kot. Ni dia punya tu je. Ni AC generator. Jangan awak anggap awak nampak kan ini gelang gelincir. Gelang gelincir kan ni dengan ini kan. Ni number 1, ni number 2. Nampak dia bersambung kan coil ni. Coil ni, sekejap cikgu ni. Ni dia laju sangat. Cikgu tak boleh nak stop dia.
So sekarang ni apa ya cikgu nak cakap, benda ni dia coil ni kan kita tahu faktor hari tu. Factor affecting induced current. Kita tahu yang Au Chin Zuan cakap itu, kita ada number of turns. Lepas tu untuk solenoid kan. Lepas tu kita guna stronger magnet. Lepas tu kita apa lagi satu? Kita ada apa lagi satu? Apa lagi satu Chin Zuan? Ada handphone bunyi. Apa lagi satu Chin Zuan? Factor? Ingat lagi tak? Number of turns. Cikgu ulang lagi, saya pernah internet lag tadi. Internet cikgu lag ke internet awak lag? Saya lag tadi. Oh, okey. Tak apalah. Okey, cikgu nak tanya siapa cikgu nak flashback balik. Internet cikgu okey kan? Okey. Cikgu ulang lagi satu kali. Okey, cikgu ulang lagi. Okey, cikgu ulang lagi satu kali. Okey, apa faktor yang mempengaruhi induced current? Okey, satu apa hari itu tadi cikgu dah sebut tadi? Strength of magnet. Guna magnet yang lebih kuat, use strong magnet. Use strong magnet, bukan strength strong magnet. Lagi? Speed. Speed of relative motion. Next, number 3 tadi cikgu dah cakap. Tiga. Lagi satu? Number of turns. Number of turns. Thank you. Tahniah. Tadi sebab awak lag kan. Cikgu dah sebut dah tadi. So kita dah nampak ni. Jangan jadikan bila sebut AC, kita tahu arus yang terhasil, induced current tu dia akan berubah-ubah. Tadi awak nampak kan, P ke Q, Q ke P. Awak jangan jadikan ini coil ni, gegelung ni, gegelung tu dia bukan berputar macam ni, berputar macam ni. Tak. Dia akan berputar one rotation. Satu ni dia akan berputar. Dia tak akan berputar macam pening kepala macam ni. Sini kejap, sini macam ni, lepas tu sini macam ni. Cikgu dah guna ketahan ni macam ni. Kejap macam ni, kejap macam ni. Tak. Dia tak macam tu. Dia rotate satu hala yang sama. Yang menyebabkan dia arus tu berubah arah adalah disebabkan oleh ni, slip ring ataupun gelang gelincir. So kita tengok ni. Macam tadi. Awak cikgu nak suruh tengok graf. Ni dia letak induced current so kita tengok graf dia. Nampak? So ini adalah location yang pertama lah. Ni kita letak number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Number 1 dengan number 3 mesti sama. Dengan number 5 mesti sama. Sebab bila situasi ni kita tahu dia adalah no induced current produced sebab no cutting of magnetic flux. No EMF is induced. So ini kita letak terus. Plot letak sini terus. Plotkan pangkah terus. So pada masa ni kita tahu dia akan maksimum. Number 2 ni maksimum. So maksimum ni dekat sini atas. Number 4 ni pun maksimum tapi maksimum in different direction. Arah yang bertentangan. Maksimum. So dia ini yang kita namakan arus ulang alik. Ini arah yang sama. Lepas tu ini arah yang bertentangan. Bertentangan. So kita akan dapat macam ni. Yang ini tadi saya dah terang lah. Bila maksimum tu sebab ada cutting of magnetic flux. Dia ada cut. Cuma bezanya daripada A, B, C, D, E ni. B dengan C ni dia punya arah yang berlainan sebab dia punya gelang gelincir tu yang mengubah arah arus tu. Itu sahaja. Arus tu tetap hasilkan pada tahap maksimum. Maximum induced current is produced. Because of cutting of magnetic flux. So sekarang ni apa kita boleh cakap tentang induced current, dia punya nilai dia, magnitude dia sentiasa berubah-ubah. Kejap naik, lepas tu kejap turun kan. So arah ini pun dia akan berubah. Arah arus pun berubah. Ini untuk AC. Kalau DC dia sama. Magnitude berubah-ubah tapi arah arus dia akan tetap. Dia tak akan berubah. So nama ini adalah arus ulang alik. Jana kuasa arus ulang alik ataupun AC generator.
Okey, ni kita tengok. Nampak? Ni yang cikgu cakap tadi. A ni bersambung kat sini. Nampak tak? Ini slip ring number 1. Okey, slip ring number 1. B ni sambung dengan slip ring number 2. Number 2 tadi macam 1 ni tadi X lah. Number 2 ni tadi Y. Okey, so ini yang kita dalam lukisan biasalah 2D punya kan. Okey, ini kita ni. Kalau awak tak nak lukis sengit macam ni, awak boleh lukis menegak macam ni pun boleh. Lukis tegak aja. Ni sambung pergi dekat slip ring number 1. Okey, sambung 1. Lepas tu sambung pergi dekat, ini adalah galvanometer. Okey, sambung dekat galvanometer. Buat macam tu je. Sambung ini. Sambung lagi pergi slip ring kan. Ini slip ring. Okey, sambung. Buat je sambung. Okey, ini menegak. Ini dia apa tu? Dia sengit. Dia apa? Ni sikit. Ada angle sikit lah. Okey. So ini nampak. So ini yang terhasil. Okay, ini yang kita bincang tadi. Okay. So boleh kan? Nampak kan arus dia? Nampak ini ke bawah. Kalau senang awak nak tengok ini ke bawah. Ini ke atas. Kan? Dia songsang kan? Okay. Arah dekat sini sama. Dekat coil sama. Ini sama. Ini sama. Ini sama. Kan? Ini nampak cikgu letak ini AB, ini DC. Dia sama. Ini sama, ini sama. Okey, ini sama. Okey, ini pun sama. Ini pun sama. Cuma bezanya slip ring tu dia berubah kedudukan, dia berpusing kan, dia berpusing kat sini. Slip ring ni ataupun gelang gelincir ni lah yang membuatkan arus ni berpusing ke arah yang berlainan. Okey. So arah arus berubah adalah arus ulang alik. Okey, ni video okey, kejap je ni. Ni kita ada kat sekolah set ni. Okey, nampak kan dia punya tu? Okey, sekali lagi sekejap je. 5 saat je. Okey, nampak tak? Kalau kita tak gerakkan, kita tak rotatekan turbine ni lah, okey. Turbin ni kita tak rotatekan, dia tak akan hasilkan induced current. So sekarang ni kita mesti ada motion. Bila ada motion, okey, kita gerakkan dia. So dalam ni dia ada relative motion. Relative motion kan. So itu kalau kita duduk diam saja, tak ada gerakan, dia tak boleh. Kalau tangan kiri, kita tahu ini dan ini. Kita nak cari ini, motion. Kan nak cari motion. Sekarang ni untuk generator, kita mesti ada motion. Ni, ibu jari dan ini. Kita nak cari ini. Okey, sebab kita tak ada bekalan kuasa langsung. So kita nampak ini galvanometer. Okey, nampak kan galvanometer. So pointer dia sini kosong. Okey, pointer dia sini kosong. Okey, sini 20, sini pun 20. Okey, next. Ini permanent magnet Okey, bentuk dia nampak tak? Bentuk dia. Bentuk dia boleh kata C shape ataupun U shape. U shape core ataupun C shape. Kalau C tu dia bentuk C macam ni je lah. Ada permanent magnet yang tak bersambung. Tak bersambung macam ni kan? Ada, memang ada bentuk C. Bentuk C. Kalau macam ni dia bersambung kan? So ini kita panggil U shape. Okey, U shape. Okey, so nampak ni letak mentol. Okey, dia buktikan mentol tu lights up. So ini sama dalam buku teks kan? Perbandingan. Okay, dia bandingkan. Okay, so yang persamaan dia kita tahu dua-dua tu memang guna konsep electromagnetic induction ataupun aruhan elektromagnet. So yang sama juga kita nak coil ni clockwise ke, kita nak anti clockwise ke macam ni ke, nak macam ni ke, kita mesti kenakan satu force, external force. Kita yang akan rotate dia. Kalau kita tak rotate sampai bila pun dia tak wujud induced current, arus aruhan. So dia takkan bergerak sendiri. Macam basikal, okay, kita yang kena cycle dia. Okay, lepas tu yang sama lagi, dia akan cutting off magnetic flux. Dia akan cut, dia akan potong flux magnet tu. Okay, lepas tu yang sama lagi, DGE akan teraruh ataupun EMF is induced. Okay, yang bezanya, beza yang jelas tadi, okay, kalau dekat sini, okay, ini adalah apa ni? Ini adalah DC, ini adalah AC. Okay, kalau DC kita tahu dia ada commutator.
Okay, dia connected dengan commutator. Awak tak payah cakap lah commutator gelang terbelah apa semua, tak perlu. Kalau cikgu cakap, okay, connected dengan commutator je. Disambungkan dengan commutator. Yang ni connected dengan, okay, dengan slip ring. Slip ring tu kita ada dua. Kita mention kan lah, 2 slip ring. Okay. Lepas tu ini kita tahu commutator ni dia akan touch dengan carbon brush for half cycle, half rotation. Okay. So yang ini slip ring ni atau bergelang gelincir ni, yang dua ketul ni, dia akan sentiasa touch carbon brush tu, dia tak akan ubah-ubah. Dia akan touch carbon brush tu sama. Kalau A tu, okay, dia akan touch carbon brush ni, number 1 ni, dia akan touch sampai bila. Contohlah A ni, dia akan touch carbon brush number 2. Ni number 2, nampak tak? Dia gerak sini, ini pergi sini. Yang D ni, dia akan touch carbon brush ini. Carbon brush number 1. Ni carbon brush number 2. Okay. Yang ini dia akan bertukar-tukar dengan carbon brush tu. Commutator tu dia akan bertukar-tukar sentuh. Kejap dia sentuh carbon brush number 1. Kejap dia sentuh carbon brush number 2. Okay. Okay. So outputnya memang berbeza lah. So ini adalah DC. Ini adalah AC. Okay. Okay ni. Okay, tengok je . Hi and welcome back to my YouTube channel. Have you ever wondered how DC generator works? And what are the basic parts of a DC generator? This video will give you the answers to these questions. We will start with the basic parts of the elementary DC generator. As you can see, the configuration Okay, yang of gold DC tu nampak generator is pretty commutator simple. The split ring is a movable device used for reversing the polarity of the current. It's made of copper. The ring is divided through the middle into 2 parts. We must use the split ring to achieve single direction of current. The brushes are made of carbon. These are rectangular block shaped. The only function of these carbon brushes of DC generator is to collect current from commutator segments. A galvanometer is an analog electromechanical actuator that produces a rotary deflection of some type of pointer in response to electric current. So how does the DC generator work? Firstly, we don't want that current direction to change. We want it to remain the same at all times. Let's say in this direction. So, how do we do that? Now, to make sure that the current direction remains the same, what we require is that these brushes constantly keep changing contacts between these wires for each half of rotation. So, if the current flows in this way, in this position, this brush must be connected to this wire. So current flows like this and comes out. But when the coil rotates, you can see that when the coil comes to this position, the direction of the current changes. If we want to keep the current in the same direction, we must this brush to be in contact with this wire, right? And then again, when the coil comes to this position, again the direction of the current changes, and again we want this brush to come in contact with this wire. Probably we already learned that for every half rotation we must change contacts between brushes and wires. But how do we make this process happen automatically? We can automate this process by adding split rings. Split rings, as the name suggests, is a ring that is split in between, giving 2 half rings with the same gap in between. Now let's see how the split rings automatically change contact for every half a rotation. So right now this brush is in contact with this half part of the split ring, violet color. When the coil rotates and comes to this position, the direction of the current changes, and this brush now is in contact with the other half part of the split ring, pink color. This arrangement provides that current flows in the same direction. Again, as the coil comes to this position, finishing another half rotation, you can see that this has only changed contact. Brush is in contact again with the violet color half part of split ring. In this way, the DC generator is built, where the current only flows in one direction through any external circuit. And in this arrangement, with brushes and split rings, which helps us to automatically change contacts, we call them commutators. So split rings act like commutators. The next thing we must mention, that it's really important for working principle of DC generator, is how can we determine the direction of the current, magnetic field and force. To determine all this, we must use Fleming's right-hand rule.
So we will explain how can we use Fleming's right-hand rule. As you can see, the rotation of the coil is clockwise, and the force acting on part of the coil AB pushing that part of the coil upwards. So to know the direction of the induced current, we apply the Fleming's right-hand rule. Okay, How do we nampak do tangan dia? that? We place our right hand so that the thumb Okay, points up, pause. showing the direction of the ke force. atas. The index finger or the finger pointing in direction of the magnetic N field to from North to S. South Pole, and the middle finger will point in the direction of the Okay, induced nampak current, current dia, which jari is in tengah our tu? case from A to B. Similarly, to find the induced current in a part of the coil CD, we again use Fleming's right-hand rule. So the rotation of the coil is clockwise, and the force acting on part of the coil Okay, CD nampak pushing kan? that part of the coil downwards. The thumb points down, Ini N to indicating the S. direction of the force. Force dia ke Next finger, bawah. or for the finger pointing in direction of the magnetic field from north to south, and the middle finger will point in the direction of the induced current, which is in this case from C to D. So to conclude, the induced current follows the path ABCD of the coil. The effect of the split ring commutator in DC tu, generators itu yang is to cikgu ensure cakap that kan? the induced Nampak? EMF is always in one direction. We can see that in this graph, where V represents the amount of induced EMF and T represents time. Okay, You will nampak? notice in the graph Dengan how the graf sine ni, wave changes with rotational speed of the coil. The coil in this case has clockwise rotation. Increased rotational speed of the coil increases the amount of induced EMF. The induced EMF has a positive sign. Also, you see the example how the sine wave changes with rotational speed of the coil when the coil is rotating counterclockwise. Again, the increased rotational speed of the coil increases the amount of induced EMF. In this case, the induced EMF has a negative sign. okay. Ada tanya ke? Okay, Okay, so Hi and welcome back to yang my ini, YouTube channel. Have ni you tak, ever ada lagi satu. Yang ini cikgu forwardkan PowerPoint ni pada awak Okay, PowerPoint pada awak sebab yang ini video ni lama sikit. 13 minit 55 saat. Okay, 13.55 second. So ini awak boleh tengok ini menarik. Okay, menarik ni cuma cikgu tak buka nanti. Okay, next tutorial Okay, tutorial. Okay, so tengok soalan dulu. Okay, soalan. Okay, semua baca soalan. Kita habiskan sampai tutorial ni. Tutorial ni ada berapa sikit je, tak banyak soalan. Okay, cikgu bagi masa baca soalan. Okay, cikgu akan guna wheel saw untuk spin nama siapa yang akan keluar. Okay, so kita tak tahu nombor 1 siapa yang kena, nombor 2 siapa yang kena. Okay, dah baca soalan? Okay, so cikgu spin dulu Cikgu spin dulu. Okay, 11.37 sekarang. Tadi kita start pukul 10. Direction, slip ring, inverse direction of current, current inverse. Okay, nanti SPM tukar lagi. Surprise tak? Okay, ni Mata tanya commutator inverse direction of current, current flow in one direction. Okay, slip ring, inverse direction of current. Okay, current inverse. Sebenarnya commutator ni tadi kalau dalam setengah buku dia akan namakan commutator slip ring commutator. Tapi biasanya cikgu akan sebut commutator sajalah. Okay. Okay, soalan nombor 1 dengan nombor 2 Cikgu spin terus 1, 2, 3, 4. Okay, cikgu shuffle dulu. Shuffle dulu nama ni. Tadi Junza dah keluar, dah dapat kan? Cikgu kalau keluar nama awak lagi cikgu ni Cikgu akan ni. Okay, shuffle nama ni. Okay, shuffle lagi. Okay, kita start full screen. Okay, first. Yeah, baby. Okay, number 1 Zimtung. Okay, Zimtung cikgu remove Okay, Zimtung number 1. Okay, nanti cikgu lupa. Zimtung number 1. Sekejap, cikgu tulis sama. Okay, Zimtung number 1. Okay, next cikgu remove awak daripada ni. Okay, next number 2.
Yeah, baby. Okay, nombor tu Diazin. Okay, Tania dah dapat. Okay, kejap. Okay, next number 3. Kita spin terus. So nama yang dah ni dia akan terkeluar. Dia takkan ada dalam ni lagi lah. Ada tak Bernice Suhau? Tak ada kan? Bernice ada tak Suhau? Tak ada ni Mata. Cuba tengok. Cik dia tulis tu. Tak ada kan? Bernice kata tak ada. Tak ada. Okey, tak ada, cikgu remove ni. Okey, cikgu spin lagi. Yeah, baby. Nombor 4 Yuhing. Okey, Tania. Okey, nombor 4. Okey, kejap lagi cikgu buka soalan ni. Kita spin dulu. Not nombor 4. Number 3 Yuhing. Ganti tadi Yeah, Suhau. baby. Ni pun tak ada kan? Tak ada kan? Betul? Betul, ni Bernice, ni Mata? Bernice belum reply. Sekejap cikgu. Kejap. Ada tak? Takut dia baru masuk ke? Tak ada. Tak ada. Okey, cikgu remove dia. Yeah, baby. Okey, 10 soalan kita buat. Kita spin dia semua. So, cikgu tak payah spin banyak kali. Okey, kali mesti dah dapat je. Okey, Tania. Okey. Tania untuk dapat dah jawab soalan. Okey, next. Yeah, baby. Okey, nombor 5 Kali nombor 4 tadi. Yuheng nombor 3. Sikit kan. Okey, Lizzie. Okey, Lizzie nombor 5. Okey, next. Tak apa, jangan risau. Kalau salah pun tak apa. Okey, next. Yeah, baby. Nombor 6. Mesti Alia. Okey, nombor 6 Alia. Okey, Sharifah Alia. Okey, nombor 6 Sharifah Alia. Okey, remove. Yeah, baby. Okey, Belinda nombor 7. Okey, nombor Okey, sekejap Cikgu shufflekan semula, tinggal yang tinggal ni. Okey, dah shuffle. Okey, Yeah, 3 baby. orang lagi. Ni Mata. Okey, ni Mata nombor 8. Okey, Tania. Okey, remove. Okey, number 9.
Sikai. Okay, Liu Sikai. Okay, tanya. And the last one. Last one. Yeah, baby. Okay, Chumbun. Tian Chunpun. Okay, so kita dah dapat nama. Sekejap cikgu remove ni. Okay, cikgu bacakan semula. Number 1, Zintung. Okay, boleh tengok soalan Okay, number 1, Zintung. Number 2, Jazin. Number 3, Yu Heng. Number 4, Kali. Number 5, Lizzie. Number 6, Alia. Number 7, Belinda. Number 8, Nimata. Number 9, Sikai. Number 10, Chumbun. Okay, number 1. Okay, Zintung boleh bagi jawapan. Okay, boleh on mic Zintung. Okay, apa jawapan cepat? Number 2, Jazin sekali. Cikgu dah buka soalan ni. Zintung dengan Jazin. Cepat. Kawan-kawan menunggu ni ke ada chatting? Ada chatting. Ada chatting. Okay, ni tak boleh, gara-gara tak boleh buka mic lah ni. Okay, Jazin number 2 D. Okay, D, lepas tu Zintung B, boy. Okay, B boy B, Zintung B, ada seorang lagi D B number 1. Okay. Okay, good. Next number 2. D kan tadi kan? Okay, good. Okay, next number 3, Yu Heng. Number 4, Kali. Okay, 3 and 4. Okay, Yu Heng on mic Kali pun. Okay, yang lain yang nama tak naik tu boleh buat juga. Okay, ini nasib lah. Siapa yang dapat? Okay, ada? Okay, jawapan? Nombor 3 C. Nombor 3 C. Okay, 3 C, number 4. Okay, thank you Yu Heng. Number 4. Okay, 3 C Okay, cikgu tulis kat sini. 3 dia kata C. Okay, number 4. 1, 2 dah. Okay, number 4 chatting. Tak ada pun. Sebenarnya bunyi tu. Okay, number 4. Number 4 Kali. Number 4. Kali, orang Kali. Ada tak dia Kali tulis? Ada tak Kali tulis? Tadi cikgu tak. Cikgu sebenarnya nak beli ni. Okay, ada tak Kali tulis? Tak ada pun Kali tulis? Orang Kali. Tak ada orang Okay, orang Kali tak ada, cikgu senyap je. Pergi tandas ke apa? Okay, cikgu tanya number 4 ni mesti dah semua dah baca soalan kan? Cikgu tanya nama yang tak ada kat sini Siapa nak kat sini? Okay, Muhammad. Okay, Muhammad siapa? Apa jawapan? Tak apa, cakap je jawapan. Salah ke betul tu cerita kemudian. B. Ya, Muhammad. B. B. B B tadi Yu Heng C. Okay, Yu Heng C. Yu Heng C pula. Yu Heng kata C kan tadi? Betul lah. Okay, jawapannya adalah B. Okay, so ini adalah B. Ni soalan ni combine dengan itulah hari tu. Okay. Okay, ni dia masuk buat ni arus. Okay, so ini nombor 4. 4 tadi dia kata B kan? Okay, 4 adalah jawapan A. Okay, 4A. Okay, next. Okay, nanti boleh tengok balik apa yang salah. Kat sini kena tengok arah dia lah. Ini kalau kita keluar kan. Ni kita keluar, last kali keluar adalah S. Ini mesti jadi N. Ini mesti jadi S. Okay, kita check tengok betul tak jawapan dia. So kalau N kita tahu, okay, kalau kita guna right hand grip rule, kum tangan kanan. So dia menunjukkan ke sini. So arus dia naik ke atas.
Nampak tak arus jari awak ni menghadap ke muka awak. So kita nampak ibu jari ni S pergi ke N, menunjuk ke arah N. Okay, so naik ke atas. Ini betul lah dia naik ke atas. Naik ke atas, ni naik ke atas. So naik ke atas. Naik atas pergi sini. Tadi Yuhin kata C kan. Kalau C ni, ini keluar N. Ini S, ini N. Okay, kalau N, ibu jari kita tunjuk ke sana pula. Tunjuk ke sini. So arus tu jangan jari depan macam ni. Jari ke sini. So kalau ke sini, awak nampak, awak buat ni macam cikgu. Okay, jari ke bawah. So kita nampak arah dia ke bawah. So arah dia ke bawah. So tu salah tu. C ni salah. Okay. So yang ni Muhammad ni magnet berayun dalam solenoid. Okay. Ditingkatkan magnet tidak menambahkan pesongan. Okay. Songsangkan kutub magnet. So dia tidak menambahkan. Okay, next. Nombor 5, Lizzie. Okay, nombor 6 standby Alia. Okay, nombor 5 Lizzie. Okay, Lizzie. Ada jawapan? Boleh chatting, tak apa, cikgu dah tengok dekat satu device lagi, dekat handphone. Okay, nombor 5 Lizzie. Boleh chatting, boleh on mic. 5 Lizzie, nombor 6 Alia, nombor 7 Belinda. Cikgu buat 10 soalan je ni. Okay, Muhammad left pula, kenapa? Lizzie dah belum? Tak apa, salah pun tak apa. Kalau betul lagi baik. Terpesong apabila magnet ditolak ke dalam gelung. Tindakan manakah yang akan menambah pesongan penunjuk galvanometer? Okey, apa? Cikgu Lizzie sudah jawab. Okey, Lizzie jawab B. Okey, cikgu dah nampak. Cikgu nampak dekat handphone. Tadi cikgu tak tengok. Okey, Lizzie jawab B kan? Okey, B. Okey, so sekarang ni yang manakah boleh menambahkan pesongan galvanometer? Pemesongan galvanometer ni menunjukkan arus aruhan, induced current. So induced current ni ada 3 faktor. Yang Chin Zuan tadi ulang tadi, yang cikgu suruh ulang ke tadi. Yang first tadi tambah bilangan lilitan. Yang kedua kita guna magnet yang lebih kuat, use stronger magnet. Okey, nombor 3 kita guna ataupun kita speed tu, lajukan gerakan tu, relative motion. So songsang salah, bilangan lilitan bertambah. Okey, betul. Gelang tepat ni, wayar terbat tak ada pun dalam ni. Okey, ditolak dengan perlahan. Ni kita tak nak. So jawapan dia kata B kan? Okey, betul B. Okay, next. Nombor 6. Alia. Nombor 6. Yang lain pun boleh tengok. Buat sekali. Okay, buat sekali. Cek jawapan. Arah yang betul bagi arus ta'aruh dalam konduktor itu. Satu konduktor lurus digerakkan berserenjang dengan medan magnet. Antara rajah berikut yang manakah menunjukkan arah yang betul bagi arus ta'aruh dalam konduktor tersebut? Arah arus yang betul. Okay, nombor 6. Okay, Alia. A. Okay, Alia dah jawab A. Okay, so kita tengok jawapan A betul ke tak? Okay, kita buka jawapan dulu. Okay, jawapan C. Okay, so sekarang ni kita nak tengok yang manakah arah arus yang betul. Okay, menunjukkan arah arus yang betul. Arah yang betul bagi arus ta'aruh. Okay, ta'aruh dia digerakkan berserenjang. So jawapan dekat sini ni tak nampak sangat. Okay, ini N to S. Ni N to S, okay. Direction of motion dia lah letak ke bawah. Ke bawah. Cikgu check dulu betul ke tak? Takut jawapan dia salah kan. Okay, so N to S. Direction motion ni ke bawah. Ke bawah. Okay, ini N, ini S. Motionnya ke bawah. So harusnya mengalir daripada depan cikgu pergi ke laptop. Depan cikgu ni cikgu letakkan A lah. Laptop ni adalah B. Okay, so betul lah dia buat. Okay, kalau kita tengok yang Alia cakap ni, okay, ini N. N ke S dia arah ke sini. Arah ke sini. N ke S, tangan kanan. Okay, motionnya ke bawah. Okay, tapi arus dia, okay, N to S, motion dia ke bawah kan. Okay, arus dia daripada laptop cikgu ke badan cikgu. Laptop ke badan. So maksudnya arah dia mengalir daripada ini kalau kita nampakkan A, B, daripada B ke A. So ini salah. Yang ini pun awak boleh check. Betul ke tak? Okay, next. Ini. Okay, nombor 7. 7
adalah Belinda. 8 ni Mata 7 Belinda. Okey, cepat. 7 Belinda, 8 tadi ni Mata, 8, 9, 10. Okey, 7. Okey, 7 cepat. 7 adalah, kita nak habis kelas ni. Nanti cikgu next kelas cikgu akan cakap tentang eksperimen lah. Tentang indus current ni. Nanti kalau keluar amali, awak tahu benda ni nak buat. Okey? Cikgu belum cerita pasal eksperimen lagi. Okay, so Belinda kata D. Belinda kan, nombor 7. Belinda kata D. So kalau kita tengok, okay, satu gegelembung putar pada kelajuan seragam dengan medan magnet. Okay, so ini adalah commutator. So commutator ni adalah untuk menghasilkan arus DC, arus terus. Adik? Okay, arus terus. Okay, so sekarang ni dia kata ada tips dia kat sini ni, commutator. So jawapan A memang salah lah. B salah, C salah. Confirm jawapan adalah D. Okay, good. Okay, next 8 ni Mata. 9 adalah sikai, 10 cumbun. 9 sikai, 10 cumbun. Okay, so ni Mata jawapan. Senang je ni. Jawapan mana? Donkey. Apa? Donkey. Okey, donkey. Dia jawab D. Okey, D Okey, yang mana yang tidak menghasilkan arus aruhan. So tak ada langsung. Kita dah belajar banyak tadi kan. So jawapan adalah D. Okey, good. Okey, next. 9, 10 serentak. Sikai dan cumbun. Okey, sikai dan cumbun. Okey, last one ni. Sikai dan cumbun. Dia sikai 9. Okey, cumbun adalah 10. C dan B, apa tu? A, B, C, D. Tengok A, B, C, D. 9 dan 10. A, B, C, D. C, D, A, menghasilkan arus dalam medan magnet. Yang manakah menghasilkan arus? Mengufuk tu, awak soalan nombor apa? 9 sikai. Okey, mengufuk tu dia macam ni. Dia macam ni, mengufuk. Cikgu pun tak familiar dengan bahasa Melayu ni mengufuk. Okey, macam ni mengufuk. Okey? Okey. Vertical, mengufuk macam ni. Macam ni. Kalau ni horizontal macam ni. Ni vertical. Ni cikgu cakap tadi ni. Okey, sikai belum jawab. Okey, cumbun cakap 10B. Okey, 10B. Okey, kita tunggu sikai. 10 menunjukkan satu konduktor. Sikai tu jawab menunjukkan satu konduktor diletakkan di antara dua magnet. Okey, so ini adalah N. Ini adalah N. Ini adalah S. Okey, tindakan yang manakah akan menghasilkan DGE terarah? So maksudnya yang hasilkan induced current. Okey, so cumbun dah cakap tadi B. Kita tengok sikai cakap C. Seorang C, seorang B. Okey, gerakkan konduktor sepanjang PQ. Okey, yang menghasilkan sepanjang PQ. Ni PQ ni. PQ sini. Okey, yang ini pergerakan root kupram yang manakah menghasilkan arus maksimum. Okey, arus maksimum pergerakan root kupram. Okey, ke mana hasilkan maksimum? Ke bawah halaju tinggi, halaju rendah kita memang reject lah. Okey, kalau mengufuk dia macam ni. Okey, so dia cakap C, ke bawah macam ni. Okey, yang ini DGE terarah, yang manakah akan menghasilkan DGE terarah? Sepanjang PQ. Nampak PQ kan? Lepas tu XY. Okey, so kita tengok jawapan. Okey, C betul. Okey, yang ni kita dah reject sebab dia rendah. Okey, kalau ini sebenarnya menghasilkan arus juga. Cuma dia nak arus maksimum. Bila kata maksimum, kita tak boleh pilih speed yang rendah. Kita kena pilih speed yang tinggi. Yang macam Chin Zuan cakap tadi. Yang ini memang salah lah. Ini salah. Okey, okey, next yang ini. Okey, good. Pandai. Okey, tanya kepada dua-dua. Okey. Okey, so faham tak lesson hari ni? Ada soalan? Dah sampai pukul 12 dah ni. Cikgu nak stop. Ada soalan? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, monitor nak ambil gambar kejap.
Okay, monitor tulis nanti siapa tak hadir. Okay, untuk cikgu nak cakap, okay. Okay, faham. Okay, good. Okay, untuk hari Khamis minggu depan, kita ada bengkel, cikgu buat bengkel perfect score kan. Bengkel perfect score. Okay, modul ni cikgu akan forward cikgu forward hari ni Cikgu forward hari ni. Kalau tak salah cikgu ada 40 soalan ke 47 soalan dalam tu. Okay, so awak boleh buat lah daripada sekarang, minggu ni cuti sampai hari Khamis minggu depan kan, baru kita ada. So nanti cikgu akan listkan lah nombor 1, 2, cikgu nak semua orang buat. Cikgu tak nak siapa yang tak buat. Okay, so cikgu akan bagi list nama. Okay, nombor 1, contohnya nombor 1 siapa tadi? Au Chin Zuan. Dia akan jawab soalan nombor 1 dan 2. Okay, Au Jai, dia akan buat, ni. Ni offline. Offline pula. Cikgu bagi online. Cikgu bagi soft copy. Okay. Lepas tu soalan 3 dan 4. Okay, 3 dan 4 cikgu akan suruh Jai buat. Okay, 5 dan 6 seterusnya lah Belinda,